Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua sekali lagi kita dalam kelas matematik bersama saya, Cikgu Linda. Okey, hari ini kita nak sambung pelajaran dalam tajuk pengurusan data matematik KSSR tahun 6. Okey, kalau sebelum ini anak-anak telah tahu apa dia mode, apa dia median, mean dan julat. Kali ini cikgu nak terangkan perwakilan setiap jenis data. Okey? So, sekarang jom kita kenali dahulu jenis-jenis perwakilan data. Okey, terdapat 3 jenis perwakilan data. Yang pertama adalah piktograf, yang kedua adalah carta palang dan yang ketiga adalah carta pai. Mari kita kenali bagaimana bentuk piktograf. Okey, piktograf adalah satu data yang diwakili oleh jadual dan nilai data diwakilkan dengan simbol-simbol tertentu. Contoh seperti data yang diberi ini, simbol yang diwakili adalah simbol bulatan. Okey. Dan apa yang penting dalam piktograf adalah yang pertama, perlu ada tajuk. Tajuk di sini merujuk kepada jisim bahan kitar semula. Seterusnya, perlu ada nilai perwakilan ataupun petunjuk. Petunjuk di sini adalah simbol bulatan yang diwakili 5 kilogram. Seterusnya, kita perlu kira data dalam setiap item dan tulis di hujung jadual. Setelah itu, kita perlu catat jumlah keseluruhan jisim bahan kita semula ini di bahagian bawah. Jom kita cuba cari. Okey, kita mulakan dengan surat khabar. Surat khabar terdapat 5 simbol. 5, kalau petunjuk di sini adalah 5 kilogram, bermaksud 5 kilogram darab dengan 5. Jadi 5 darab 5 bersamaan dengan 25 kilogram. Okey, kita catat di hujung jadual. Okey, seterusnya untuk tin aluminium, terdapat 3 simbol yang penuh, 1 simbol yang separuh. 3 simbol, setiap satu mewakili 5 kilogram, 5 kilogram dan 5 kilogram. 1 simbol mewakili separuh simbol. Bila separuh, maksudnya dia bersamaan dengan 2.5 kilogram. Jadi kalau 3 simbol, 3 darab 5 bersamaan dengan 15 kilogram. Tambah dengan separuh 2.5 kilogram bersamaan dengan 17.5 kilogram. Untuk jisim tin aluminium. Okey, kita lihat plastik. Okey, terdapat 1 simbol penuh dan 1 simbol separuh. 1 simbol penuh mewakili 5 kg. Separuh simbol mewakili 2.5 kg. Dan ia berjumlah 7.5 kg. Okey, bahan lain terdapat satu sahaja simbol yang penuh, bermakna jisimnya adalah 5 kg. Dan apabila kita telah keluarkan nilai setiap item, kita jumlahkan untuk memudahkan kita menjawab soalan yang seterusnya. Okey, kalau kita jumlahkan di sini, nilainya adalah 55 kilogram. Okey, kita teruskan dengan perwakilan yang kedua, iaitu carta palang. Terdapat 2 jenis carta palang. Yang pertama adalah carta palang mencancang. Okey, mari kita lihat bagaimana bentuk carta palang mencancang. Yang pertama, perlu ada paksi mengufuk dan paksi mencancang. Ataupun kita namakan dia juga sebagai paksi X dan paksi Y. Paksi mengufuk diwakili oleh jenis bahan. Paksi mencancang diwakili oleh jisim dalam unit kilogram. Ada tajuk di sini iaitu jisim bahan kita semula dan setiap item ataupun setiap jenis bahan. Okey, dan bagaimana kita nak baca palang-palang ini?
Okey. So, apabila anak-anak jumpa carta palang, apa yang perlu dibuat adalah cari nilai setiap palang. Okey, cuba kita cari surat khabar berapa. Surat khabar adalah 25 kilogram. Okey, berapa pula jisim tin aluminium? Palangnya berada pada garisan ini. Dan jika kita panjangkan sehingga di sini, nilainya adalah 17.5 kilogram. Okey, kita lihat pula plastik. Plastik berada di tengah-tengah. Garisannya, palangnya berada di tengah-tengah antara 5 dan 10. Bermaksud, jisim plastik adalah 7.5 kilogram. Dan bahan lain, kalau kita tengok dia berada di garisan ini. Okey, apabila berada di garisan ini, kita dapat lihat jisimnya adalah 5 kilogram. Okey? Okey, apabila anak-anak telah mencari nilai setiap palang, apa yang perlu anak-anak buat seterusnya adalah jumlahkan jisim keempat-empat palang ini. Okey, 25 kilogram tambah 17.5 kilogram tambah 7.5 kilogram tambah 5 kilogram dan anak-anak akan dapat jumlah keseluruhan jisim adalah 55 kilogram. Okey? Itu adalah perkara yang perlu kamu buat apabila jumpa carta palang. Okey, kita lihat pula carta palang jenis yang kedua, iaitu carta palang mengufuk. Okey, kalau carta palang mengufuk, paksi mengufuk dan paksi mencancangnya masih lagi kita gunakan, cuma pada kali ini di paksi mengufuk diwakili oleh jisim dalam unit kilogram dan di paksi mencancang diwakili oleh jenis bahan. Tajuk masih lagi perlu ditulis dan palangnya dibina secara mengufuk. Okey, kita cari sama je macam tadi, kita cari nilai setiap jenis bahan. Yang pertama, bahan lain adalah 5 kilogram. Plastik adalah 7.5 kilogram. Tin aluminium adalah sebanyak 17.5 kilogram. Dan akhir sekali surat khabar adalah 25 kilogram. Dan jumlah jisim keseluruhan adalah 55 kilogram. Okey? Okey, so sekarang kita tengok pula perwakilan yang ketiga. Okey, sebelum tu kita perlu tahu dan kenal dahulu perkara penting dalam carta palang. Yang pertama adalah tajuk. Yang kedua adalah nilai bagi setiap palang ataupun item tadi. Yang ketiga adalah jumlah keseluruhan item. Yang keempat adalah lukis palang perlu jitu. Apa maksud lukis palang perlu jitu? Okey, jitu di sini bermaksud tepat. Apabila tepat, anak-anak perlu melukis menggunakan pembaris, bukan hanya menggunakan tangan. Ataupun dalam istilah lain kita selalu sebut freehand. Tidak, okey. Jadi untuk setiap garisan dalam matematik, khususnya dalam carta palang ini, perlu guna pembaris untuk membina carta palang. Okey, anak-anak semua? Okey, mari kita lihat carta pi. Carta pi adalah perwakilan data yang ketiga. Dan bentuknya berbentuk bulatan. Okey, dalam carta pi, apa yang kita perlu tahu yang terdapat dalam carta pi? Yang pertama, tajuk. Kalau di sini kita lihat, tajuknya jisim bahan kitar semula bagi 4 jenis bahan. Okey, ini 4 jenis bahannya, surat khabar, tin aluminium, plastik, bahan lain. Dan ditulis di luar. Ada juga carta pi yang ditulis di bahagian dalam. Okey, kalau kita tengok di sini, surat khabar diwakilkan dengan warna hijau
tin aluminium diwakilkan dengan warna biru, plastik diwakilkan dengan warna orange dan bahan lain diwakilkan dengan warna hijau gelap. Dan setiap palang diwakili dengan nilai peratus. Okey, kalau anak-anak semua nampak. Okey, seterusnya anak-anak perlu tahu dalam carta pi, peratus keseluruhan adalah 100%. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila kita tambah setiap nilai peratus dalam setiap bahagian ini, 50% tambah 35% tambah 5% tambah 10%, nilainya ataupun jumlahnya wajib 100%. Okey, tak boleh lebih daripada 100% ataupun tak boleh kurang dari 100%. Mesti 100%. Okey. Seterusnya, perlu kena pasti jumlah ataupun bilangan keseluruhan. Jika tiada, guna kaedah anu ataupun kadaran untuk cari jumlah keseluruhan. Okey, di mana ni jumlah keseluruhan diberi pada carta pi ini? Okey, di sini. Diberi jumlah jisim bagi keempat bahan kita semula ialah 55 kilogram. Ini adalah jisim keseluruhan. Jika maklumat ini tiada, maka anak-anak perlu cari jumlah keseluruhan ini sama ada menggunakan kaedah anu ataupun kadaran. Okey? Cikgu percaya anak-anak dah belajar kaedah anu dan kaedah kadaran sebelum ini, bukan? Okey, so kita lihat pula. Seterusnya, perlu cari bilangan setiap bahagian ataupun item menggunakan peratus diberi. Okey, untuk mencari bilangan setiap bahagian, perkara pertama yang perlu ada adalah jumlah keseluruhan. Sebab formulanya adalah ini rumus mencari bilangan ataupun kuantiti setiap item. Formulanya adalah berapa peratus darab jumlah keseluruhan. Maksudnya, ini adalah peratus. Contohnya kalau kita nak cari surat khabar ni 50%. So, nak cari bilangan jisim surat khabar, 50% ni tukar kepada pecahan, jadi 50%, darab dengan jumlah keseluruhan 55 kilogram. So, nilai yang dapat adalah jisim surat khabar. Begitu juga dengan bahan-bahan lain. Untuk cari jisim setiap bahan, perlulah gunakan peratus yang diberi, tukar kepada pecahan. Maksudnya, tukar jadi per 100 darab jumlah keseluruhan. So, anak-anak akan dapat nilai setiap bahan yang diberi. Okey? Okey. Jadi, selesai sudah penerangan cikgu tentang piktograf, carta palang dan carta pi. Cikgu harap penerangan cikgu jelas dan dapat membantu pemahaman anak-anak semua. Okey? So, kita nantikan video penerangan seterusnya dalam mencari mode, mean, median dan julat berdasarkan perwakilan-perwakilan data tadi. Okey, dalam video seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Linda. Okey? Okey, so terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.